inilah Alan sangat passionate ya, sangat passionate dari segi sustainable development. Inilah kita mau ya. Seterusnya kita menjemput Eve juga untuk menyampaikan penyampaian beliau. Okay, thank you, Ken. Yeah, and very good afternoon to all. Kita berjumpa lagi dalam sesi kedua dan sekarang tiba masa saya untuk membentangkan sedikit sebanyak tentang hala 7 Borneo Education ini seperti yang telah diterangkan oleh Ken tadi. Okey, saya akan mengambil masa lebih kurang 10 minit saja supaya lebih banyak ruang untuk kita buka untuk soal sesi jawab. Ya, okey. Bagi Borneo Education, seperti yang telah diterangkan oleh Ken tadi, ini memang bidang kepakaran saya dan memang apa yang saya lakukan di Kuala Lumpur sekarang ialah menjadi juru perunding kepada bidang pendidikan. Dan seperti yang dikatakan oleh Alan tadi, semua kami rindu untuk balik ke Borneo. Namun dan apa yang kami buat sekarang ini adalah untuk mengumpul segala kepakaran, segala pengalaman, segala resources untuk kami bawa balik ke Borneo dan kita akan laksanakan di Borneo. Oleh itu, seperti yang dikatakan oleh saudara Ken dari awal tadi, menyedari bahawa pandemik telah mengubah dunia telah mengubah kita dan dunia telah mengubah saya sendiri. Okey, dan oleh itu ini new normal kita supaya kita akan sentiasa berinteraksi dan bagi saya dengan cara maya ini ataupun secara virtual ini menjadikan kita semua lebih produktif. Walaupun pada awalnya perbicaraan ataupun interaksi secara maya itu mungkin agak kekok, mungkin tidak selesa. Tetapi apabila anda berterusan berinteraksi secara maya seperti ini, anda akan ketahui bahawa produktiviti anda akan sentiasa meningkat dan jaringan anda ataupun bual bicara anda akan lebih luas lagi sehingga kan anda boleh berada di mana saja untuk mengadakan perbincangan ataupun diskusi yang meningkatkan produktiviti kita. So I feel very optimistic on this program. Pasal itu kami berkumpul untuk meneruskan. So now let me start. Untuk tajuk Borneo Education ini, I will enhance on the importance of education and training in this region, especially in Borneo Island, berdasarkan pengalaman saya di BIM IAGA. Mungkin saya minta Richard untuk post satu keratan akhbar dari tahun 2017 apabila saya telah membentangkan satu kertas kerja di satu persidangan BIM IAGA. Okey. Ini merupakan salah satu simposium yang pertama di peringkat BIM Niaga yang berlangsung di Kota Kinabalu. Jadi berdasarkan pengalaman saya berkhidmat bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain sebagai Business Council, memang dari kluster education, memang dari pihak kerajaan maupun Business Council, memang education sangat dipentingkan. Apa yang ingin saya terangkan di sini, melihat kepada Kepulauan Borneo ini sendiri, apabila kita ingin melaksanakan sesuatu, seringkali kita menjemput kepakaran-kepakaran dari luar. Misalnya bukan saja dari ibu kota negara masing-masing, tetapi juga kita menjemput kepakaran dari negara luar untuk datang membantu kita. Jadi sekiranya kita pentingkan education ini, pentingkan training ini, terutama sekali dalam bidang TVET, satu hari nanti kepakaran ataupun talent, bakat yang ada
di Borneo ini akan diekspor keluar, dan itu menjadi misi utama dalam apa yang saya lakukan sekarang, iaitu Borneo Education. Dan tidak mustahil pada satu hari nanti bahawa apabila kita fokus kepada nurturing talents dalam beberapa bidang pengkhususan, talent ini akan juga dijemput keluar, dan inilah menjadi satu misi yang saya ingin laksanakan dalam Borneo Education. Okay, thank you Richard. Ya, seterusnya poin kedua yang ingin saya terangkan di sini iaitu bagaimana saudara kita Ken telah juga assist dalam satu penubuhan Borneo Education YouTube channel. Dan sekiranya anda berpeluang untuk ke YouTube, anda boleh search Borneo Education yang mengandungi beberapa institusi pendidikan kerajaan ataupun institusi pendidikan swasta yang telah mula diupload ke dalam YouTube itu, dan ini sebenarnya adalah sebagai regional service Borneo Forum ini untuk semua mengetahui apakah aktiviti-aktiviti pendidikan ataupun training yang berada di Kepulauan Borneo ini. Dan usaha ini sebenarnya sedang berjalan untuk semua penduduk di Borneo supaya melihat kepada berapa banyak institusi yang kita ada dan apa lagi yang kita perlukan dan apa arah kita. So ini sebagai satu regional service yang kami usahakan bersama. Dan seterusnya the way forward bagaimana untuk kita laksanakan pemakmuran education di Borneo ialah saya berpendapat kita perlukan satu online program. Dan online program ini yang akan difokuskan ialah kepada TVET education dan juga training kepada industri. Apa yang saya lakukan di Kuala Lumpur sekarang adalah untuk menjadi juru perunding, melaksanakan program-program pendidikan yang kini sedang dalam peringkat-peringkat akhir untuk di-upload, untuk disiarkan kepada semua, dan juga kepada berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang inilah yang kita akan laksanakan di Kepulauan Borneo. Dan oleh itu sama seperti apa yang saudara Alan katakan tadi bahawa kita ada misi, kita ada direction apa yang kita ingin lakukan, dan list yang saudara Alan bagi tadi iaitu donors, philanthropists, venture capitalists, angel investors, kita perlu bawa masuk. Dan sejak beberapa bulan lalu, saya sendiri telah berjumpa dengan beberapa pihak untuk melihat kepada feasibility program ini. Dan disebabkan COVID sebenarnya adalah berkat kepada online program, especially online education, yang lebih berdasarkan kepada technical program. Apabila yang seperti yang saya nyatakan dalam forum yang pertama, kita cuba bawa virtual reality program ke Kepulauan Borneo, dan ini sebenarnya sebenarnya telah mula diusahakan. Dan untuk itu kalau kita lihat di Sarawak dengan kajian KES di Sarawak sebenarnya telah memulakan usaha ini sejak tahun 2019, dan di Kepulauan Borneo, Sarawak sebenarnya sedang melatih talent mereka lebih-lebih lagi dalam bidang digital. Dan tidak heran satu hari nanti Sarawak akan menjadi pengeluar talent terbesar dalam bidang digital dan akan mula mengekspor talent-talent ini ke seluruh dunia. Dan
inilah satu kajian kes yang menarik bagi peringkat Pulau Borneo, dan di sinilah kami juga telah mengusahakan agar bahagian-bahagian di Kalimantan maupun di Sabah sendiri untuk mengusahakan yang sama dengan private sector initiatives. Okey, dan disebabkan itu berdasarkan online program yang kita akan adakan ini, saya juga sedang berusaha untuk mencari beberapa sponsorship program ataupun program-program yang boleh diberikan kepada semua penduduk di Borneo supaya dalam tempoh mereka bekerja di rumah, dalam tempoh mereka membuat new normal of style of living, menggunakan tempoh itu untuk mempelajari kepakaran baru, dan inilah yang kita akan laksanakan kerana saya percaya bahawa pendidikan maya ini adalah satu the way forward of education in the world. Dan untuk bercakap tentang pendidikan maya ini, saya telah memulakan usaha ini sejak tahun 2010, dan bagi saya tahun 2021 merupakan tahun yang sesuai untuk melaksanakannya pada peringkat yang lebih berskala besar, ya. Dan untuk itu saya ingin membuat satu panggilan kepada mana-mana pemain pendidikan ataupun pelatih-pelatih dalam bidang industries untuk berkomunikasi, kerana kita akan adakan satu Borneo Education Forum untuk memperhalusi perkara ini. Dan kepada mereka yang berminat dalam bidang pendidikan, ini adalah satu panggilan kepada anda agar kita dapat melihat sama ada bagaimana cara kita dapat berkolaborasi ataupun bagaimana cara kita dapat membuat satu jaringan. Kerana pada tahun 2017 semasa saya membuat presentation saya di peringkat BIM Niaga, memang saya telah impikan envision bahawa kita perlu ada satu jaringan yang kuat dari segi socio-cultural, sosio-budaya dan juga pendidikan. Dan barangkali Richard boleh show the second page yang ingin saya share. Apa yang saya akan kongsikan selepas ini ialah pada tahun 2018 saya juga telah dijemput oleh kerajaan Indonesia untuk bersama-sama dengan beberapa pakar-pakar dunia untuk memperhalusi dasar ekonomi kreatif di peringkat Indonesia, dan saya telah ditemurama oleh media ini, Jakarta Globe, bahawa ada satu program yang ingin kita laksanakan, iaitu the Sabah First Creative IT Hub, seeking for virtually connect talent. So apa yang saya katakan pada hari ini bukanlah sesuatu yang baru yang ingin saya laksanakan, tetapi apabila kita ada Borneo Forum ini, di sinilah kita dapat menyuarakan apa yang kita inginkan untuk kita laksanakan, terutama sekali dari bidang pendidikan dan juga pendidikan dalam bidang latihan. So oleh itu sekian saja apa yang ingin saya nyatakan, dan saya akan sambung dalam sesi soal jawab nanti. Sekian. Thank you. Oh, terima kasih Eve. Sungguh-sungguh menginspirasi lah. Kepakaran saudari memang kami perlukan. Kami sangat-sangat menghargai kepakaran saudari. So, alangkah baiknya kita ada pakar sustainable development, ada pula pakar pendidikan. Kita juga ada pakar pemakanan, tapi pada pagi ini bagi saya
kita tidak akan membentangkan satu pembentangan oleh Rich because it's going to be too long. I think Rich, you have a special session nanti, ya. Rich is a food, social, and cultural is a big area. Mungkin kita akan buat sesi spesifik sesi untuk cultural, food, budaya, all these big topic, and kita akan buat dalam sesi yang spesifik, ya. Is that okay, Richard? Yeah. I think we're good. It's a big Yeah. topic. So pada peringkat ini kita buka kepada sesiapa saja untuk memberi